السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan singkatkan sikit kuliah kita pada malam ni sebab selepas ini kita ada program di Masjid Paya, rakaman bicara mufti. Jadi tuan-tuan pun dijemputlah untuk membolehkan wajah-wajah kita masuk dalam TV. Rakaman ATM 3 siri. Dan memang dijemputlah. Bukan kerana nak masuk TV itu. Ada ceramah lah juga kita sambung di sana. Saya melawak. Pada malam ini, malam berapa? 27 hari ni, pada hari ni 27 Rejab. Ramai orang beriktikad bahawasanya hari ini berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Sebenarnya memang benar kita beriman dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang peristiwa Isra' di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Walaupun sekarang ni ada orang tafsirkan Masjidil Aqsa dengan makna itu dan ini, tetapi Al-Masjidil Aqsa yang dipahami pada zaman Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak susah payah untuk melakukan kembara melainkan kepada 3 masjid. Masjid hadha wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, melainkan masjid aku ini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau orang pergi masjid bungkus pakaian kerana nak pergi duduk di masjid negara, tak ada pasal. Padan main duduk Masjid Alwi je. Kau nak pergi duduk Masjid Putrajaya pun tak ada pasal. Padan dengan duduk Masjid Alwi saja sama pahalanya semua masjid. Melainkan yang 3 ni tak sama. Tambah kalau kita bungkus pakaian di Malaysia nak pergi tikaf masjid di India, lagi tak pasal. Di Pakistan pun lagi tak pasal. Oh, bagus punya Pakistan. Tak ada. Semua masjid dalam dunia sama. Melainkan 3 yang disebut oleh Nabi SAW. Ada riwayat-riwayat yang tidak sahih sebut Masjid Dimashq dan seumpama. Ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Kita beriman tentang berlakunya peristiwa Al-Isra' dengan nas Al-Quran Al-Karim. Dan sabit kejadian peristiwa Mi'raj, yakni Nabi SAW naik ke langit seperti mana yang disebut di dalam nas-nas di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cumanya hadis-hadis itu sebahagiannya sahih, sebahagiannya palsu, sebahagiannya direka-reka. Walau bagaimanapun Nabi naik ke Sidratul Muntaha, benar. Kisah Nabi pijak Arash, palsu, tak betul. Kisah Nabi tengok perempuan tua umur 7,000 tahun itu di umur dunia, tak benar. Nabi naik, benar.
Sebahagian cerita itu benar, ada di dalam kitab-kitab yang sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, dan juga kitab-kitab hadis yang lain yang sabit daripada Nabi. Namun beriktikad secara putus bahawa 27 Rejab lah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, tidak ada dalil yang sahih. Peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj itu berlaku, ya. Bila dia berlaku, ulama-ulama memberikan berbagai pendapat berdasarkan nas hadis yang ada. Al-Imam Ibn Jarir umpamanya menyatakan pada tahun yang pertama kerasulan. Ada yang menyatakan pada bulan Ramadan, dan berbagai-bagai lagi. Ada pendapat yang dhaif yang kata 27 Rejab. Pendapat itulah yang masyhur. Namun dia dhaif, lemah. Tak ada dalil yang kuat untuk menyokongnya. Lebih mendukacitakan lagi apabila ada orang pula berpendapat 27 Rejab tu sunat puasa sempena Isra' dan Mi'raj. Ini satu ibadat rekaan yang baru. Ini ibadat rekaan. Ini tidak sabit daripada hadis Nabi SAW. Para sahabat lebih cinta Nabi. Tak pernah mereka puasa sempena Isra' Mi'raj pun. Tak pernah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika benda ni baik dan ke sahabat dulu, tak dan ke kita. Dia orang dahului kita. Sebab tu kita percaya Isra' dan Mi'raj. Cumanya sebutan 27 Rejab lah peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak ada dalil yang kuat. Ada pendapat ulama, ada pendapat, kita pun tahu. Ada dalil yang kuat menyokongnya? Tak banyak dalil, tak ada dalil yang kuat untuk menyokongnya. Habis itu bila berlaku, wallahu a'lam, macam-macam pendapat. Yang penting kita yakin ia berlaku. Kita tak tahu tarikh lahir Nabi Musa, tapi kita yakin Nabi Musa ada. Kita tak tahu tarikh lahir Nabi Syuaib, tapi kita tahu Nabi Syuaib ada dengan nas Al-Quran. Nabi Harun, Nabi Yahya, para nabi, para anbiya yang kita tak tahu tarikh mereka lahir bila, mati bila, tetapi kita yakin mereka ada. Kita disuruh meyakini berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih penting bukan sekadar kita mengenang saja, tapi mengambil pengajaran daripadanya. Terutama tentang Masjidil Aqsa yang hari ini berada di tangan Yahudi. Yang berada di tangan Yahudi ketika kita orang Islam, anak orang Islam duduk tengah ramai yang mati rempit ada jalan, sedangkan anak-anak orang Palestin terpaksa menghadapi peperangan. Ketika penyanyi-penyanyi kita pergi ke mahkamah kerana yang seorangnya mabuk memukul yang lain, wanita-wanita itu. Sedangkan anak-anak orang Islam di Iraq, di Palestin, saban hari dibunuh. Operasi yang dilakukan akhir-akhir ini di Fatani membunuh ramai orang Islam. Kita orang Islam duduk saja. Bahkan kita tidak sensitif. Kalau tuan-tuan tengok masa kita buat pada minggu lepas tentang mengingati Palestin, yang antara yang disiarkan itu ialah bagaimana pada tahun 1915 ketika British mengerahkan tentera daripada negeri-negeri jajahannya, India, Tanah Melayu, untuk dihantar ke Palestin. Lalu apabila Ustaz Nur Alam di Indonesia, di Singapura, mengingatkan kepada tentera-tentera yang terdiri daripada orang Islam yang bekerja dengan British,
bahasanya kamu semua tak boleh pergi ke Palestin untuk berperang, untuk merampas Palestin, untuk diserahkan kepada orang-orang British, kerana Palestin ialah bumi Islam. Menyebabkan hampir 1,000 orang di kalangan tentera yang beragama Islam India dan juga orang Melayu yang ketika itu sedang bertempat di Singapura enggan menyertai British dan memberontak. Dalam peristiwa Dahagi tahun 1915, akhirnya British meminta bantuan tentera Sultan Johor untuk membunuh orang-orang Islam yang enggan menyertai tentera British untuk berperang, untuk merampas Palestin. Itu Sultan Melayu. Ketika itu tidak pernah ada satu penanggungjawab dia terhadap bumi Islam. Oleh kerana British yang minta dan British yang memberikan habuan yang macam-macam, maka mereka ikut saja. Sehingga pada hari ini kita orang Islam tak pernah mengambil berat tentang bumi umat Islam. Sebab itu orang tak takut rampaslah bumi orang Islam manapun. Arab bersidang, entah berapa ribu kali bersidang, entah berapa puluh juta wang Arab untuk membayar hotel-hotel yang mana disewa untuk Arab bersidang untuk membincangkan tentang masalah Palestin dan beberapa masalah orang Islam lain pun, dan tak ada mereka pun yang tak ada persidangan pun yang kita lihat memberi kesan yang akhirnya membebaskan tanah orang Islam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan suratul Isra di tengah-tengah Al-Quran seakan-akanlah satu isyarat. Inilah isu pertengahan yang menjadi isu besar yang membabitkan umat Islam sejak dahulu hingga hari ini. Pada zaman Umar bin Khattab, kemudian sampai kepada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, peperangan demi peperangan yang berlaku di sekitar Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi SAW menyebut, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud hatta qala al-hajar wash-shajar wal-hajar ta'alu ya muslim hadha al-yahudi wara'i faqtulu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam dapat membunuh orang Yahudi. Oh, orang lain dengar hadis ni, oh dahsyat, bunuh-bunuh ni. Ya, bila Yahudi bunuh orang Islam tak dahsyat. Nabi kata tak berlaku kiamat sehingga orang Islam muslimun, bukan orang Arab, bukan PLO, bukan Kesatuan Arab, tapi orang Islam membunuh Yahudi. Sehingga batu dengan pokok akan kata, wahai muslim, mari sini, ni Yahudi belakang aku ni, bunuh dia. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemenangan pada akhirnya. Tetapi siapa yang akan berhak mendapat kemenangan? Mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk kemenangan itu. Kalau berlaku apa-apa di tanah Melayu ni pun, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu berapa orang yang akan mempertahankan bumi umat Islam. Singapura tu macam dengan Israel lah, kecil lah, tapi dia mengancam sekitar tanah umat Islam yang berada di sekelilingnya. Dan kita ambil pengajaran, kalau kita nak bincangkan Isra dan Mi'raj, sekadar duk cerita naik yang tu, naik yang ni, kemudian kita kenuri, kita makan, kita tidak selesai masalah kita umat Islam ini bila-bila. Babul ghusl minal janabah, bab mandi disebabkan oleh kerana janabah, berjunub. Perkataan janabah, berjunub ini disebut kepada orang yang berjima ataupun orang yang keluar air mani, maka dipanggil seorang itu junub. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu, jika sekiranya kamu itu berjunub maka kamu bersihkanlah, yakni kamu mandi, kamu bersihkan diri dari junub. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah wa huwa junub qala فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال
Aina kunta ya Aba Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Faqal subhanallah innal mu'min la yanjus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebut kata baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu jalan di Madinah. Nabi ni Nabi bukan duduk di rumah bersila dah tunggu orang mai dah. Nabi tunggu, Nabi berjalan, Nabi pergi ke pasar, Nabi tegur orang di pasar, Nabi pergi jumpa jiran, Nabi tegur, Nabi ziarah orang sakit, Nabi memberikan nasihat di berbagai-bagai tempat. Sebab itu bila sebut tentang Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita akan dapati Nabi ini ada bab tentang bagaimana akhlak seorang bapa dengan anak, akhlak seorang suami dengan isteri, akhlak apa lagi? Akhlak seorang jiran dengan jiran, akhlak seorang pemimpin dengan rakyat. Semua bab yang mana manusia hidup adanya watak Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Kalau kita nak jadi tokoh agama, kita duduk saja, tak mau bercampur dengan orang, kita tak mau bersembang orang, tak mau tanya khabar cerita orang, tak tahu apa yang orang berlaku pada orang, maka kita tak jadi. Itu bukan agama, itu sami. Bersila duduk dalam gua. Sebab tu tak ada dalam agama ni, pergi duduk dalam gua. Abu Hurairah katanya, Abu Hurairah ni dia jalan jumpa Nabi. Abu Hurairah ni sebenarnya dia duduk dekat dengan Nabi rumah dia. Bukan rumah dia, dia banyak duduk dekat. Dia antara ashabus sufah, orang yang duduk. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah tu, tuan-tuan tengok rumah Nabi, dan tepi tu ada, di tepi tu kawasan yang agak tinggi sikit tu, kawasan tu dulu duduk sahabat-sahabat yang miskin ni. Mereka tak ada kerja. Sebab apa? Mereka fokus mereka ialah untuk meriwayatkan perbuatan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, pengakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hak lain lah duk bagi beasiswa ke dia apa? Mereka riwayat Abu Hurairah ni orang tak kaya, tapi sampai hari ini kita sebut nama Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Ada orang ramai kaya pun pada zaman tu kita tak sebut dah nama dia apa. Tapi kita ni telah keluar daripada zaman di mana manusia hidup dengan iman. Kita dah tak hidup dengan iman. Sahabat ni dia iman lah masalahnya, percaya. Bukan dia tak bekerja, dia orang lain bekerja, dia pun bekerja, tapi mereka kena berikan tumpuan kepada sebahagian daripada tanggungjawab, iaitu meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hidup dia tak mati. Maksudnya tak mati lapang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata, man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang dunia, siapa yang akhirat itu adalah tumpuan dia, lalu Allah jadikan kekayaan dia di dalam hati dia, lalu Allah selesaikan urusan dia, dan dunia itu datang kepada dia dalam keadaan hina. Maksud dunia tu rendah, dia mulia. Bukan kata dia piduk tadah tangan hina diri pada dunia, tak. Dunia main juga kat dia, tapi dia tidak perlu menghina diri dia. Ramai orang yang dunia main kat dia, tapi dia menghina diri dia untuk mendapat dunia itu. Rasuah, penipuan, sanggup jadi pecacai orang, sanggup dihina orang lain, oleh orang lain, semata-mata kadang-kadang kerana nak mendapat satu pangkat dan kedudukan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, kata Nabi. Dunia itu datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Dia tak hina, dunia hina.
wa man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa syamlahu wa ma ataahu minad dunya wa ma ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Kata Nabi, siapa yang dunia itulah benda hak dia duk fikir sampai tak dam fikir akhirat. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah Taala jadikan kefakirannya di antara dua matanya. Maksudnya dia susah hati saja, apa-apa pun fikir rugi. Bagi RM50 kat orang sedekah, banyak rugi. Habis kalau aku duk bagi 10 kali ni mati dah. Dia tak fikir Allah nak ganti tu. Dia tak fikir yang Allah duk bagi kat dia ni, tak pernah Allah berkira. Kadang-kadang orang meminta, dia kata dia ni duk minta pasal dia susah, tangan ada, kaki dah, pilah kerja. Mungkin, tapi tangan kaki ada bukan jaminan untuk satu orang tu mesti dapat. Hang bagilah RM5-6. Tuhan bagi kat hang pun lebih daripada betul. Kalau kita tak mau bagi RM10, bagi RM1, orang minta. Apa salahnya? Miskinkah kita dengan bagi RM1 tu? Melainkan kita tahu kok dia nak pisap dadah ke apa, dia tak bagi. Tapi kalau dia main kata saya tak nak makan, amboi dia kata tubuh sihat boleh mengadu tak ngapi lah kerja. Kita bagi tak rugi. Tapi Nabi SAW kata, orang yang apabila dunia ini semuanya dia fikir dunia, Tuhan jadikan kepakiran antara dua matanya. Dia sentiasa bimbang yang tu hilang, yang ni rugi. Rugi kadang-kadang sikit je, bagaikan hilang dunia, bagaikan hilang kata. Dia kaya pada kita, dia tidur malam dia rusing, dia baring dia rusing. Dengar menega dia tentu susuk sikit dia rusing. Hak dia makan jenuh-jenuh ni dia tak pernah tanya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa jam'ahu. Tuhan pecahkan urusan dia, kelang kabut kerja dia. Harta banyak, bini tak dengar cakap, bini derhaka, anak pula merapu jadi macam-macam, jiran tetangga berkelahi. Farraqallah syamlahu wa farraqa syamlah wa ma ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dunia pun tak mai kat dia melainkan apa yang Tuhan takdirlah. Kadang-kadang banyak tetapi dia hina. Dia hina. Tuan-tuan, kita mau dunia, bukan kita tak mau. Tak ada siapa yang tak mau kaya, mau kaya. Tapi kita mau. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia mai kat kita, kita tak perlu menghina diri, sujud kepada orang untuk dapat dunia dah. Kita dapat dengan betul-betul. Kita kerja dengan betul. Hak bahagian kita kerja. Kita tak mengampu orang sampai orang kata ampu aku baru aku tahu naik pangkat. Tak ada hari. Sepatah kata pun aku tak ampu kalau benda tak betul. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu datang dalam keadaan dunia itu hina. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak kala dunia tidak berada dalam hati mereka, Allah jadikan dunia berada dalam tangan dan genggaman mereka. Satu demi satu kerajaan-kerajaan itu jatuh dan tunduk pada mereka tanpa perlu maka menggadaikan prinsip mereka. Kita pada hari ini apabila dunia itu berada dalam hati kita, dia tidak berada dalam tangan kita. Kita kata apa pun dunia tak mau dengar. Dulu orang Islam buat satu tindakan, dunia tunduk padanya. Orang Islam pakai jubah. Oleh kerana masyaikh Islam ni, tok-tok syekh Islam ni pakai jubah lah. Mereka zaman tu pengaruh Arab. Sampailah orang convocation ni pakai jubah. Sebab terpengaruh kerana budaya ilmu asal itu berasal daripada dunia Islam. Pengaruhnya besar. Kadang-kadang orang ada kuasa, ada harta, tidak ada pengaruh. Orang tak ada harta, tak ada kuasa, kalau Allah mau dia ada pengaruh, dia lebih ada pengaruh pada orang yang berkuasa.
Abdullah ibnu Mubarak ketika dia berjalan, ibu khalifah tengok heran. Dia berjalan, ramai orang itu, orang ini bertanya dia, orang ni giring dia, orang ni bersama, orang ni ambil berat dia. Ibu khalifah bertanya, siapa itu? Kata dia, itulah Abdullah ibnu Mubarak, alim hadis, ulama yang menjadi rujukan orang Islam. Kata ibu dia, wahai anakku, sesungguhnya dia adalah khalifah yang sebenar, bukan engkau. Dia disayangi tanpa diminta, dia didampingi tanpa dia memberi. Adapun engkau disayangi kerana engkau, orang takutkan engkau. Orang hormatkan engkau kerana orang takutkan engkau. Orang hormatkan dia kerana orang sayang dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ni salah seorang contoh. Dia berjumpa Nabi dalam keadaan dia berjunub. Kemudian katanya, fan khanastu minhu, aku pun menyorok daripada Nabi SAW. Sembunyi. Oleh kerana aku berjunub, aku duk ingat orang berjunub ni tak bersih, tak patut aku berjunub ni pergi duk berjumpa dengan Nabi. Tuan-tuan, dalam fiqh nanti kita akan tengok adanya perbezaan antara berjunub dengan haid dengan semua. Nanti kita akan tengok. Jadi dia pun segarlah, dia berjunub, tiba-tiba nak pergi duduk dekat dengan Nabi SAW. Nabi mulia. Tapi Islam ni bukan agama Tok Syami. Bukan agama Syami yang kata orang yang Islam tak kata menyetubuhi isteri itu benda tak elok. Islam kata benda tu dapat pahala. Taman zaman-zaman, tuan-tuan, anak-anak kita agak-agak besar-besar sikit, pergi nak menikah, bagi menikah bang. Zaman dah kacau, orang otak macam-macam. Tabiat orang bercampur-campur. Tadi ada satu sok khabar telefon saya, hantar mari gambar. Kerana nak tanya soalan, tak gambar sekali. Mana hamba Allah tu bercinta lelaki tua lah. Ada jambang, ada apa, ada jawatan dalam satu, tak tahu betul ke tak. Bercinta dengan sejenis lelaki je. Sorak cinta ni, email cinta ni, oi, demam kepala orang dengar. Berjanggut berjambang tu dalam bercinta salah tu, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah tak habis. Pening kita fikir macam mana. Kita ni kadang-kadang tak sensitif. Kita tak sensitif dengan benda-benda mungkar. Orang lelaki yang menyerupai perempuan itu mungkar. Nabi la'nat. La'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat minan nisa birrijali wal mutashabbihin minal rijali bin nisa. Nabi melaknat, hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi melaknat orang perempuan yang menyerupai lelaki, orang lelaki yang menyerupai perempuan. Kita kadang-kadang tengok orang duk buat tangan lembik-lembik kan. Kita seronok, kita duk ajuk dia pula. Kita tak rasa sensitif. Dia duk buat cakap pondan-pondan, entah berapa banyak drama duk buat ajuk pondan ni. Seakan-akan ada 3 spesies dalam muka dunia 3 jenis tu nak kata dia hak tu baru jantina, jantan dan betina campur sekali. Dan tak ada apa. Drama kita lah apa, buat tak kisah benda ni. Lakonan-lakonan watak-watak yang seperti itu. Benda tu mungkar. Kadang-kadang ada jalan pondan apa, kita boleh duk gelak pula kat dia. Itu mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Tetapi liwat lebih buruk daripada zina. Zina walaupun dia suatu kesalahan dan dosa, tapi dia tak terkeluar daripada tabiat bahasanya lelaki dan perempuan. Sebab itu apabila umat Nabi Lut melakukan liwat, Allah Subhanahu wa taala musnahkan umat Nabi Lut. Umat lain berzina, dosa.
Tuhan tangguh tak seperti umat Nabi Lut. Kerana ini keluar daripada kebiasaan, tabiat yang Tuhan jadikan pada manusia. Entah banyak orang jadi pondan. Sejak dulu lagi kita biar benda ni sikit-sikit. Kenduri kenara dulu boleh duk bagi pondan menari tabalai. Akhirnya jadi bukan-bukan. Ini sekarang ni jadi kebiasaan. Di barat tak apa mereka halalkan benda ni. Sebab itu tuan-tuan, ini ada persatuan ini yang gay ni adalah satu benda yang besar dan menimbulkan bala kepada masyarakat kita. Fadhahabtu faghtasaltu summa ji'tu. Aku pergi, kemudian aku mandi, kemudian aku datang. Aina kunta ya Abu Hurairah? Mana kau pergi wahai Abu Hurairah? Nabi tadi duduk, nampak Abu Hurairah ada dalam majlis dengan Nabi duduk berjalan. Tiba-tiba hilang si Abu Hurairah. Rupanya dia pergi mandi. Pasal dia berjunub. Baru dia datang. Nabi tanya pergi mana? Sebenarnya Abu Hurairah di sini dia silap sikit. Sebab pertama, kita duduk dalam satu majlis dengan orang penting, pemimpin seperti Nabi SAW. Kita nak pergi abang lah sepatah. Minta izin Rasulullah, saya nak keluar saat. Abu Hurairah pergi macam tu Nabi tegur, pergi mana? Jadi kita kalau ramai-ramai jangan duk pergi saat hilang, lepas tu mai balik. Abang kata saya minta dirisal lah. Adab. Tapi kalau majlis macam ni tak payahlah kan, kalau semua 3 orang minta diri, 3 kali berhenti ceramah je lah. Tapi keluar. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita, kita nak tengok dalam hadis-hadis ni ialah mesranya Nabi SAW dengan para sahabat. Suasana itu suasana perjuangan. Semua orang satu hati. Sahabat seronok, orang pun sayang kat Nabi. Hilang Nabi tanya. Kadang-kadang Nabi marah kalau salah. Yang tu Nabi tegur. Maka mereka hidup dalam kasih sayang di antara satu sama lain. Buruknya masyarakat kita pada hari ini ialah kita tak ada kasih sayang. Kita tak tahu siapa pemimpin kita. Orang Melayu, masyarakat Malaysia dia pun kita tak tahu siapa hero. Semua pakai nak jadi hero belaka. Siapakah pemimpin yang membimbing manusia di Malaysia ini untuk membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala? Hak duk berebut nak jadi kerusi Perdana Menteri itu ramai lah. Hak duk mimpi pun ramai. Hak duk takut hilang pun ada. Tetapi kita bukan tanya orang nak jadi Perdana Menteri. Kita nak tanya, kita menunggu pemimpin yang boleh membimbing kita semua. Kita tahu bila dia buat keputusan itu memastikan redha Allah, bukan redha patina. Ni duk bincang pasal muzakarah, muqabalah. Saya tak kisahlah. Nak kata muzakarah ke? Nak kata muqabalah ke? Nak kata apa lagi? Musyawarah ke katalah. Tapi kalau saya sebut dalam tulisan saya suka musyawarah. Kerana wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka syura di kalangan mereka. Tapi tak apalah. Tidak ada perbalahan dalam istilah ni. Ada orang kadang-kadang dia tak suka muqabalah. Dia kata muqabalah. Muqabalah dia tambah balah lagi. Jadi tak apalah. Tapi bolehlah duduk untuk berbincang orang Islam. Ada orang ulat, orang ni ulat. Orang Islam mak duduk semeja pun jadi masalah. Macam mana nak jadi pemimpin kita kalau nak duduk semeja pun jadi satu masalah? Tunku Nur Rahman boleh duduk dengan cimping. Nak bincang kita jadi masalah. Ada orang tu takut tau. Sebenarnya antara PAS dan UMNO ni, saya sebut parti, tuan-tuan tak boleh sebut, kena ambil tindakan. Siapa nak ambil nampak je nak dunia macam tu. Antara PAS dengan UMNO ini bukan ada beza. Berbalah ni bukan berbalah dasar saya fikir. Yang tak boleh nak duduk ni.
Adalah perbezaan antara dua tu. Kalau kata yang tak boleh duduk ni kerana satunya Islamik, satunya kurang Islamik, saya pun tak nampak juga. Sebab saya tengok satu ataupun satunya Melayu, satunya kurang Melayu pun tak nampak. Apa persamaan UMNO dan MCA dan MIC? Pun mereka boleh duduk semeja. Entah berapa puluh tahun dah. Adakah DAP itu dasarnya Islam atau mencari redha Allah? Ataupun PKR itu adalah memperjuangkan kenegaraan Islam? Pun PAS boleh duduk dengannya. Tiba-tiba nak duduk dua ni tak boleh kerana saya ingat. Kerana nostalgia lama ataupun cerita lama. Hang ni pernah luku aku 3 kali, aku balas hang 2 kali. Duk teringat cerita dulu. Itu hampa penanya kami, hampa pulau kami subsidi tak bagi. Yang tu kawan ni dendam. Kawan ni kata hampa ni dulu tak Islam, mayang belakang hampa tak boleh. Kawan ni pun dendam. Jadi benda ni menyebabkan timbul. Akhirnya padahal tak ada apa. Duduklah. Bincanglah apa yang boleh kita bincang. Mana lebih baik. Memang mungkin banyak keadaan ada mudaratnya. Tetapi agama menyatakan memilih akhafud darurain. Memilih antara dua mudarat yang paling ringan untuk orang Islam. Antara mereka ini berpakat dengan parti ini berpakat parti ini. Mana lebih mudarat kepada orang Islam dan mana lebih kurang mudarat? Tak ada siapa pun suka untuk kaki dia dipotong kerana dia kencing manis. Tapi dia terpaksa potong disebabkan dia tak mau mesti. Kalau tanya, siapa pun tak mau potong. Siapa pun tak mau bedah, duk pergi serah diri dia dibedah oleh doktor. Tapi oleh kerana ada sakit, kita memilih mudarat yang lebih ringan untuk menghadapi mudarat yang lebih besar. Pasal duk bincang nak duduk sekali ni berapa minggu dah. Tak ada pergi bagi meja ni, suruh dia duduk. Duduklah. Alhamdulillah lah duduk lah. Bukan kata tak duduk. Ni apa hak depa hak duduk kepala-kepala pimpinan atas ni, alhamdulillah duduk dah. Kita saya hormatilah Perdana Menteri, Presiden PAS dan seumpamanya. Duduklah. Bincang. Ini hak kau bawah ni kawan ni. Kapasing pun nak cakap. Ni pun nak cakap. Biarlah. Orang duduk, orang bincang. Apa masalahnya? Orang Islam ni. Apa rugi dan untungnya? Letih duk tengok kita hari ni. Muzakarah kawan tu ulas, kawan ni ulas. Bukan ada keputusan apa lagi pun. Biarlah duduk dulu. Dan tuan-tuan semua, inilah duka cita. Kita ni nak duduk. Rusia dengan Amerika tu berbeza. Blok komunis, blok sosialis dengan blok kapitalis. Boleh duduk semeja dalam nak membincangkan pengganas ataupun dalam nak membincangkan menentukan masa depan orang Arab. Masa depan orang Arab tu boleh duduk sekali. Orang Arab kadang-kadang lebih tak boleh duduk sekali bila mereka. Nak tengok orang Arab ni macam mana kita nak pusing kepala mereka. Mereka boleh duduk sekali. Orang tak kata apa-apa pun. Takkan orang Islam tak boleh duduk sekali. Ini ada sebut perkauman. Ni ATM nak potong-potong lah. Ini saya cerita. Ini masalah perkauman. Kalau PAS dan UMNO duduk sekali, namanya perkauman. Ini mereka kata. Yang bukan Muslim. Kita tak kata pun perkauman dulu. Apabila Ko Su Kun menolong Guan Eng daripada parti yang berbeza. Pun tak kata perkauman. Walaupun kita tahu itu perkauman. Betul mari orang Malaysia, orang Islam pula duk susah hati. Tak boleh. Saya tengok dalam sebahagian pengulas blog ni. Ada orang duk fikir kalau bergabung. Hang takut apa? Dia kata saya ni susah hati dah. Bendera dah beli banyak lah ni. Bolehkan orang bubarkan lagi. Saya pun tak kata suruh dia. Mereka siapa-siapa bubar parti-parti ni. Saya kata jalanlah. Duduklah, muzakarah lah, bincang lah. Tak payahlah dok buat jual mahal kau ni, buat layak buruk ni. Duduklah.
Orang Islam perlu dah tak laratlah lemah perut dengan hampa berkelahi. Lama sangatlah. Berpada-pada. Kita ambil berapa? Kata Abu Hurairah, fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku tak sukalah nak duduk dengan kau wahai Rasulullah sedangkan aku ni dalam keadaan taharah. Faqal, kata Nabi, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, kata Nabi, orang mukmin ni tak najis. Maksudnya bukan nak semayang, bukan nak apa. Artinya kalau kita berjunub, boleh main duduk dengan majlis. Orang berjunub boleh tak mari dengar orang duk mengajar? Boleh. Cuma saat ni bab masuk dalam masjid apa ni kita bincang kemudian. Tapi nak main dengar boleh. Orang berjunub boleh tak duk pergi bersembang orang? Boleh. Cuma dalam hadis Nabi SAW riwayat Muslim, Nabi ni kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, Rasulullah idza kana junuban wa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'a lis-salah. Nabi ni kalau berjunub kemudian nak makan ataupun nak minum, baginda berwuduk macam wuduk salat. Nak makan ataupun nak tidur. Sunnah lah. Kalau tinggal pun tidak menjadi kesalahan, tetapi sunnah. Kita berjunub, kemudian saya buat contoh senang lah. Ni budak-budak tak payah dengar lah orang tua punya contoh. Berjunub misalnya masa bulan puasa, kemudian nak bangun sahur, wajib mandi dulu ke tak? Tak wajib. Kalau dia nak makan sahur pun boleh. Ni tak ada pahala lah sahur aku berjunub. Ada pahala. Cumanya kalau dia tambah sunnahnya, dia pergi berwuduk. Dia pergi berwuduk. Adapun aktiviti yang lain boleh dilakukan oleh orang berjunub, melainkan perkara-perkara yang dilarang yang akan kita sebutkan dalam kuliah yang akan datang. Allah Ta'ala. Saya nak kena jawab soalan ni ringkas-ringkas. Lepas tu kita nak, tuan-tuan kita pergi lepas ni ke Masjid Paya. Saya jemput tuan-tuan. Apa hukum seseorang membaca Quran tapi tidak mengetahui hukum tajwid? Wajib dia mengetahui hukum tajwid. Ada orang kata tajwid ini tak penting, tajwid ini bid'ah. Tak benar. Rasulullah mengajar para sahabat, mengajar Ubay tajwid. Tajwid lain, berlagu lain. Haduk lagu bayati, lagu apa ni, lagu syika apa kita dah dengar. Lagu ni semua tak ada zaman Nabi. Yang ni lagu mai kemudian. Lagu Ummul Kalthum ni semua penyanyi Mesir. Ini kemudian mari. Tetapi tajwid ada panjang pendek. Takkan nak sama antara panjang dengan pendek. Bacaan, qalqalahnya, sebutannya. Tajwid membincangkan tentang makhraj, sebutan yang betul. Wajib kita belajar. Cuma jangan apa pun jangan berlebih pada had. Kadang-kadang untuk guru tajwid ni dia ajak tajwid bukan kata orang boleh baca, orang kuih duk tak boleh. Mula-mula duk alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Elok. Pergi ngaji tajwid tok guru sebut ni. Lukis dengan gambar apabila duk nampak gambar tu. Alhamdulillah. 3-4 kali tak boleh nak baca lagi. Pasal apa? Saya baru keluar kelas tajwid. Yang tu dia kacau sikit. Berpada-pada. Ambil asas bagi orang tu boleh baca dengan elok. Kadang-kadang kita tahu orang baca tak elok. Saya kadang-kadang nak sebut masjid pun kadang-kadang. Kita agak-agak kita baca tak boleh pi. Kita tak usah jadi imam lah. Kita tak usah jadi imam nanti kacau. Kadang kita semayang, orang di belakang semayang. Salah dalam bacaan tu. Orang tahu salah sebutan ni. Apa hukum seorang penceramah agama atau motivasi menetapkan harga bayaran untuk ceramahnya? Tuan-tuan, kita mana berapa kerat manusia pendakwah sangat. Semua ada ni penceramah. Dia charge lah. Pendakwah ni dia dakwah. Saya tak kata pada para penceramah supaya jangan ambil.
Saya pun sebutlah orang pejabat mufti, pada ustaz-ustaz you orang nak ambil, boleh ambil lah. Terus kira orang mufti tak ambil, hangpa tak payah ambil, hangpa boleh ambil. Tapi janganlah berpada-pada lah. Jangan letak. Saya sekali ceramah mesti RM500, 3 kupang 5 duit misalnya. Kan? Tetap. Jadi kita tahu setengah orang, walaupun kita sendiri ni kadang-kadang, saya sebut saya sendiri lah, di atas ketidakmampuan tu kadang-kadang demand juga. Maksud kita kata saya boleh pergi ceramah tapi hangpa kena bagilah tempat tidur. Saya nak pergi sewa hotel sendiri tu tak ada duit lah. Perjalanan tu kena bagi kata Johor. Kalau kena pergi Johor kata belanja duit sendiri semua, penceramah tak dah sampai Johor, kemakan yang sejuk tengah jalan kan. Yang tu hangpa bagilah, hangpa fikir-fikir lah kan. Tapi nak bayar hasil ceramah ni, saya ingat tak usah duk demand lah. Kalau ada orang bagi, tak usah kan. Nak terima. Tapi kalau saya tetap dah, ini rate penceramah saya. Tuan-tuan penceramah motivasi kadang-kadang jual modal ayat liok kan. Dan kelentong lah apa-apa pun. Saya baru ni tegur tu yang saya berkata. Ada penceramah tu yang perempuan tu, yang ustazah dalam TV. Saya tak tahu rakaman tu bila. Buat cerita Nabi Isa. Kononnya Nabi Isa ni mak dia meninggal. Mak Nabi Isa ni Maryam. Kemudian Nabi Isa pergi ziarah mak dia, duduk atas bukit di Lubnan. Kemudian tanya sakaratul maut tu macam mana, bagi peluang hidup balik. Ini semua cerita yang betul-betul Israeliat kalau hidup balik pun demam. Pergi cari dalam Bible. Kata nak dalam Bible Mary ni hidup selepas Isa. Sebab itu yang kita nak tengok Ahmad Didat duk bahas siapa yang dilihat oleh Maryam tu. Cari dia ambil dalam laman web Syiah. Tapi makcik-makcik di kampung ni ustazah kata ni. Ustazah TV tau, TV. Tuan TV ni bukan ada apa lagi tuan-tuan boleh masuk TV. Bukan kata orang masuk TV tu tanda dia pandai pada orang lain maka dia masuk. Mungkin dia baik dengan producer tu, dia masuk lah. Pasal dia ada jawatan, dia masuk. Entah berapa orang menteri yang cakap dalam TV itu tidak lebih cerdik pun daripada tuan-tuan. Tuan-tuan cerdik lagi, gagal dia tak lantik dia menteri lah. Perempuan baca Quran perlu wajib tutup kepala ke tak? Tidak wajib. Terdapat pertikaian tentang tarikh Isra' Mi'raj. Tadi saya dah bahas dah. Si A dan si B adalah dua beradik. Memandangkan si A kaya, bolehkah si A memberikan zakat kepada si B? Dia boleh memberi zakat. Orang yang bukan di bawah tanggungannya. Kalau ternyata miskin. Dulu saya puasa dalam keadaan penat. Bila saya penat, saya pam dulu kan. Nama apa tu? Adakah batal puasa saya? Tidak batal. Rumah saya didiami dulu. Maksudnya boleh pam lah. Penat tak apa. Jangan pam ayat 100 plus masuk sudah. Rumah saya didiami dulu, dibina dengan duit yang tak betul. Adakah saya boleh duduk di rumah tu? Apa maksud duit tak betul? Dia tak sebut. Kalau dia haram duit apa, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hak orang, dia kembalikan hak orang. Kalau setelah dia kembalikan harta itu, dia rumah tu dia boleh duduk. Yang panjang-panjang. Tuan-tuan, masa sudah habis. InsyaAllah kita akan salat di sini. Dan kemudian siapa yang nak ikut kita pergi salam, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.